الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan sesi ulang kaji kita bagi 10 juz yang pertama daripada Al-Quran yang telah pun kita dalami sepanjang setahun bersama My Quran Time, baca, faham, amal. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul kita Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Serius, ya. Beberapa juz hari ini kelima. Wah, ya. Sebelum ni bersama dengan Ustaz Tir, ada yang tanya mana Ustaz Tar. Ya, masya-Allah ya. Kali ini kita bersama dan kita nak meneruskan juz kelima ini mencabar juga Ustaz ya, kerana dia menyambung kepada juz keempat daripada surah yang keempat, surah An-Nisa ya. Bila mencabar cara bacaannya, menunjukkan betapa perlunya kita beri perhatian betul-betul kepada mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa juz yang keempat, kelima, dan hari ini kita akan mulakan pada ayat halaman yang ke-82 Ustaz ya. Jadi kita menjemput tuan-tuan yang berada di online untuk share ya, berkongsi di Facebook. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita sama-sama kita mulakan dengan bacaan ataupun melihat halaman 82 pada ayat 26 Ustaz ya. Ayat yang akhir sekali. Sebenarnya pada ayat 24 itu bercerita tentang perempuan ya, diharamkan menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya. Jadi ini kumpulan wanita yang tidak boleh dinikahi Ustaz ya. Ada syarat-syaratnya dan juga apakah hukum ataupun peraturan yang perlu kita fahami. Dan di dalam ayat 26 ini Allah menceritakan segala perkara ini adalah untuk kita ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan-peraturan ini walaupun mungkin ada yang pernah berbuat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan ya bagi seorang wanita, tetap juga Allah memberikan panduan di dalam surah ini. So kita bacakan ayat 26 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sihat dan dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru baik batuk Ustaz. Batuk sikit Ustaz. Okey. Jadi malam ni pun tak tarik banyaklah. Ada sebaik tak tarik diri je pada hari ini ya. Okey. Jadi insya-Allah kita akan terus berkongsi saya dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Subhanallah, dah juzuk kelima dah. Ya. Allah rasa sekejap je masa ini, subhanallah. Jadi kita syukur banyak-banyak pada Allah Taala atas kesempatan yang Allah Taala beri. Kita masuk ke juzuk yang kelima Ustaz. Bila juzuk yang kelima ni, saya setujulah Ustaz sebut tadi, pada saya ayat-ayatnya pun agak mencabar jugalah. Kalimah-kalimahnya
kalimah-kalimah yang barangkali jarang ditemui pada muka surat ataupun halaman-halaman sebelum ini. Dan saya nak menarik perhatian kita semua pada ayat yang ke-26 tu sajalah kita nak kongsikan, iaitu nanti kita akan berjumpa satu hukum nun mati bertemu dengan qaf, iaitulah ikhfa hakiki pada kalimah min qablikum. Itu ulang kajilah sah. Yeah. Jadi sama-sama nanti kita baca, dekat situ kita dengung dua harakat. Nama dia ikhfa hakiki. Jadi jom kita baca ayat yang ke-26 di halaman yang ke-82. Kita cuba dulu permulaan ini dengan bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 26 daripada surah yang keempat, ya, daripada juz yang kelima. Pada hari ini kita melihat apakah maksudnya Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa yang Allah terangkan pada ayat yang ke-25, 24 dan sebelumnya ini berkaitan dengan cabaran. Misalnya kalau katakan ada seseorang wanita yang mungkin tersilap dalam kehidupan ataupun seorang lelaki yang ingin berkahwin, Allah beritahu daripada ayat 25 itu, di antara kamu tidak memiliki kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman daripada hamba sahaya. Ini kalau kita bercakap tentang peraturan pada zaman dahulu. Ya, pada zaman sekarang ini Allah teruskan lagi tentang sabar dan juga memilih jalan hidup yang baik, ya, bukan memilih jalan hidup bersama dengan perempuan zina ataupun perempuan yang mengambil di sini sebenarnya ayat 25 ni Ustaz, ya, Allah membongkarkan kalau ada orang kata lelaki ada ambil perempuan simpanan, di dalam ayat ini ada yang perempuan mengambil lelaki simpanan. Ya, sampai begitu sekali tragedi yang boleh berlaku dalam masyarakat, dan Allah kata Allah terangkan panduan-panduan untuk kembali bertaubat. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang sebelum kamu, ya, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubatmu. Jadi ini adalah panduan berkeluarga, ya, amat detail Allah beritahu. Dan ayat 24 itu Allah menegur kepada mereka yang mengambil peraturan nikah mut'ah, Ustaz, ya. Dia berkahwin itu hanya untuk bersukaria sahaja, padahal dalam perkahwinan ini dia ada tanggungjawab. Subhanallah, dia ada tanggungjawab. Sebabnya bagi setengah orang, kalau sekarang ni ada ramai daripada Korea lah, daripada banyak negara yang mereka rasa nak kahwin, dia nak bahagian yang suka sahaja, bahagian tanggungjawab, bahagian untuk harta pusaka anak dan sebagainya dia tak nak ambil. Ya, jadi ini adalah satu nilai yang terhakis yang perlu kita jaga. Bagi tuan-tuan perempuan yang membaca halaman ini, kita yakin bahawa dengan bergantung ataupun berbalik pada Al-Quran, ahli keluarga kita tidak akan tersasar daripada nilai-nilai yang berasaskan kepada hedonism untuk berhibur semata-mata. Pada halaman 83 Allah menyambung lagi, ya, tentang bagaimana psikologi manusia, ya, yang Allah maklumkan dalam ayat 28 itu bahawa manusia ini dhaifa, lemah, ya. Dan disambung lagi pada ayat 29 tentang seruan kepada orang yang beriman. Kalau kita bercakap tadi tentang keluarga, kali ini Allah bawa balik kepada harta. Kita tengok balik semula kepada ayat 29 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak melihat sekarang ni ayat yang ke-29. Kita akan jumpa lagi nanti salah satu yang kita nak kongsikan tentang kalimah taradin. Nanti kita jumpa taradin, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki juga, kita dengung dua harakat insya-Allah. Jom kita cuba pula bacaan dengan Tarannum Murattal Hijaz insya-Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi ini adalah satu lagi daripada peraturan di dalam surah An-Nisa, surah Madaniyah Ustaz ya. Di dalam surah Madaniyah ini banyak peraturan, dan ini adalah berkaitan dengan pengurusan sosial, pengurusan keluarga. Dalam hal ini ayat 29 mengingatkan jangan makan secara batil ya, perkara yang tidak sah, sama ada kita memeras, mencuri ataupun menipu kepada sesama manusia, illa anta takuna tijaratan antara minkum, iaitu satu bisnes ataupun jual beli yang redha antara satu sama lain. Tetapi kita kena ingat, batil tetap batil. Tidak boleh pula ada setengah orang kata bahawa kalau saya ambil beli TV contohnya, tapi orang tu kata awak kalau beli cash 5,000, kalau awak beli hutang jadi 10,000. Walaupun saya redha jelah. Itu bukan redha ya, pasal itu redha yang atas dasar kebatilan, kerana ada riba dekat situ ya. Jadi di sini Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum ya, satu lagi seruannya jangan membunuh diri kamu. Satu, bunuh diri, dan salah satu menyebabkan seseorang itu bunuh diri ya kerana dia terlibat dengan perkara batil ataupun dia membuat perkara-perkara yang menyebabkan orang stres dalam hidupnya ya. Jadi ini juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana isu rezeki ini adalah isu dalam keluarga, dalam masyarakat yang kita kena faham. Dan Allah menyatakan siapa yang buat perkara ini pada ayat 30 digelar sebagai zalim. Neraka adalah azab yang disiapkan. Kerana apa? Kerana Allah kata di hujung ayat 30 itu wa kana dzalika 'ala Allah yasira, ini mudah bagi Allah. Bila Allah cakap mudah bagi Allah ini lantaran ada manusia yang bermudah-mudahan dalam transaksi sesama manusia, dan ini tidak dibenarkan. Bercakap tentang memudah-mudahkan ini, salah satu lagi daripada perkara yang Allah tegur pada ayat 32, jangan lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki Ustaz. Masya-Allah. Ini sekarang isu-isu sekarang ini kan. Ada yang dia rasa macam saya rasa saya jadi perempuan lagi bagus. Ada yang kata jadi lelaki. Dalam isu faraid, ada perempuan kata tak puas hatilah abang dapat lebih. Kan. Dia tak puas hati pasal anak perempuan mungkin dia ada dapat kurang daripada yang lelaki. Tapi kita kena ingat bahawa ada tugas bagi lelaki. Apakah tugasnya itu? Dijelaskan pada ayat 34 pada halaman 84. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang kita nak baca sekarang ni di halaman 84, ayat atas sekali. Ayat yang ke-34, panjang juga ayatnya Ustaz. Ya, betul. Mencabar dekat ni. Jangan batuk je insya-Allah. Okay. Jadi kita baca sekarang ni ayat 34. Kita cuba bacaan dengan sabar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 34 dalam halaman ke-84 ini menjelaskan apakah tugas lelaki, apakah tugas perempuan. Ya, Allah meletakkan bukannya muzakkar tapi ar-rijal sebagai satu status, sebagai satu maqam, iaitu lelaki yang boleh berdiri di atas dua kaki sendiri, rijlun. Ya, ada kaitan perkara tersebut. Jadi lelaki ini bagaimana sifatnya? Allah nyatakan dimuliakan ataupun diberikan satu kurnia, ya. Faddalallah, diberikan kelebihan antara satu sama lain. Lelaki kalau harta pusakanya itu mungkin lebih dapat daripada adik perempuan contohnya, kerana bima anfaqu min amwalihim, kerana mereka ini wajib menunaikan nafkah, tidak wajib bagi golongan wanita. Walaupun si isteri itu bekerja, walaupun isteri itu gaji besar, tetapi tetap juga tugas itu kepada si suami ataupun pada si lelaki. Maka apakah tanggungjawab si wanita? Fasalihat qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah, iaitu perlu salihat, perlu menundukkan ataupun menjaga dirinya, ya, daripada perkara-perkara yang tidak baik, dan juga menjaga harta si suami ketika beliau tidak ada, ya, semua hak dan juga maruah yang ada itu. Jadi dalam ayat ini juga Allah membawakan kepada kita peraturan, kalau si isteri itu nusyus, iaitu derhaka, maka ada panduannya, bukan terus pukul, Ustaz. Yes. Ya, pertama nasihatkan, kemudian berpisah tempat tidur, dan baru paling akhir dipukul. Itu pun ada syarat. Allah. Bukannya pukul pakai tiang hoki. Tiang hoki bukan bukan pakai kayu hoki. bukan. Stick hoki, ya, pun tak boleh, ya, tak boleh, ya, iaitu ia adalah sebagai satu je, kadang-kadang sentuh pakai tangan saja, Ustaz, ya. Kalau dalam keadaan itu ia sebagai seorang wanita yang amat sensitif, itu adalah sebagai satu pengajaran yang penting. Jadi di sini Allah hujungkan dengan innallaha kana aliyan kabira, yang paling tinggi, yang paling besar adalah Allah, bukannya lelaki, bukan suami, dan bukannya kata dalam Islam sikit-sikit je pukul, sikit-sikit pukul, itu bukan Islam. Ya, itu ada daripada pendapat daripada sumber lain, tetapi dalam Islam ini untuk mengekang kepada menjauhkan daripada nyusus, tetapi ada peraturannya. Kalau si suami sendiri pun tak pandai menasihati, kalau dia sendiri pun tidak pandai untuk mengajar si wanita, si isterinya, maka itu adalah satu tanggungjawab yang perlu dipelajari. Si lelaki, si suami kena cari jawapan itu, ya, cara menasihati ataupun dihantar ke kelas untuk mendapat wa'az ataupun nasihat ke arah kebaikan. Dan inilah yang disampaikan pada setengah muka surat ini, dan disambung lagi dengan beberapa seruan untuk beribadah kepada Allah, jangan syirik, dan terus ke bawah itu jangan sombong, ya. Ini adalah peraturan nilai penting, dan juga mestilah jangan bakhil, ya. Disambung pada halaman 85, di mana Allah menyatakan jangan ada orang yang infak ini secara riak, ayat 38, dan orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah dia adalah sahabat yang sangat jahat.
Pertama, infak kerana riak. Kedua ialah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka siapakah yang menggoda perkara ini Ustaz ya? Syaitan. Allah. Syaitan menjadi qarin, kawan dekat kepadanya, dan Allah kata fasa qarina, ini adalah seburuk-buruk kawan. Seburuk-buruk kawan ini dia kata tak payah derma. Kalau derma juga tolong tunjuk sikit kepada orang lain. Perbincangan tentang perkara ini Ustaz ya, antaranya ialah kalau kita derma, kita sedekah, kita kalau boleh kalau ambil gambar, jangan diletak dekat Facebook, dekat Instagram pada orang yang kita derma tersebut. Tak boleh ya, kecuali kita ni derma untuk peringkat organisasi, okeylah. Tapi jangan kalau kita pergi ke rumah orang miskin, kita selfie kan, dan kemudian kita beritahu pasal apa? Pasal khuatir nanti ia memalukan orang tersebut. Mungkin sekarang tak malu, 10 tahun lagi dia tengok gambar aku pula ya. Jadi itu sebabnya kita kena jaga-jaga. Boleh nak nampakkan ya secara alaniah ataupun i'lankan kalau ada kebaikan. Tetapi untuk kalau boleh kita digalakkan dalam surah Al-Baqarah pun untuk disembunyikan. Kalau nak ambil gambar juga itu sebagai rekod dalaman, okey. Ini pelajaran daripada halaman 38. Diteruskan lagi di dalam surah ataupun halaman ini bercakap tentang jangan solat dalam keadaan mabuk. Ya, ini sebagai pada ayat 43 itu bahagian pertama tentang awal tentang pengharaman arak. Ya, awal-awalnya mereka boleh minum lagi tapi jangan solat dalam keadaan mabuk, tapi ini dimansuhkan. Dimansuhkan. Jadi ini adalah daripada halaman 85. Satu lagi ayat pada ayat 86 ataupun halaman 86 ayat 48. Ya. Kalau Ustaz boleh baca sedikit ayat 48 ini untuk kita memahami konsep maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom kita melihat sekarang ni ayat yang ke-48. Subhanallah, dahsyat dan juga takutlah peringatan manusia ayat ini. Betul. Kita baca dulu ayat yang ke-48 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Pada halaman yang ke-86 ini bercerita tentang sifat-sifat orang Yahudi, Bani Israel. Mereka ni mengubah-ubah, ya, dia tambah perkataan yuharrifunal kalima amawadihi, dia ubah-ubah tempat-tempatnya. Pada ayat 46, ayat 47 tu bercerita tentang seruan pada orang utul kitab, berimanlah, ya, jangan sampai dia dipalingkan muka mereka kerana mereka memalingkan, menukar-nukar isi kandungannya. Dan Allah mengingatkan siapa yang suka tukar-tukar ini, Allah kata Allah tidak akan mengampunkan kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi halaman 86 ni panduan untuk kita belajar, kita dapat wahyu, jangan kita tukar-tukar dan beriman kepada tagut. Kita akan menyambung lagi insya-Allah sebentar lagi halaman 87. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Darahmu
menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita salehah, tangan yang disangka lembut menghayung buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Dapatkan yang original lah. Minta maaf ya, abang-abang Hijaz yang kita pinjam sekejap liriknya untuk sama-sama Ustaz. Kita pun berkongsi tentang surah An-Nisa. Subhanallah. Dalam masyarakat jahiliah, An-Nisa ataupun wanita ini dipandang amat rendah. Dijual, dijadikan sebagai komoditi. Tetapi di dalam Al-Quran kalau kita lihat bagaimana sampai satu surah didedikasikan untuk wanita, lantaran apa? Kerana Quran mengangkat martabat wanita itu, dan syaratnya ialah lelaki wanita ini sama sahaja, dan mulianya itu adalah kerana takwa Ustaz ya. Jadi di dalam surah An-Nisa yang kita sudah pun lihat sampai halaman 86, kali ini kita ingin menyambung kepada halaman 87. Surah ini kandungannya berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan orang-orang yang dipandang second class ya, kelas kedua. Allah angkat. Dan dalam masa yang sama, iman itu amat penting. Allah mengingatkan kepada kita cabaran keimanan ini, macam Sumayyah itu, mereka kuat iman ya, kerana ada orang yang diberi hidayah tapi tidak beriman, ya, iaitu di kalangan Bani Israel ataupun Yahudi ini. Dalam halaman 86 mereka mengubah-ubah. Allah kata mereka ini dilaknat pada ayat 52 halaman 87, dan salah satu sebab mereka ini mengubah-ubah ataupun mengatakan mereka terbaik kerana dalam hati mereka itu ada yahsudunan nas, dia ada hasad. Dia ada hasad pada manusia. Pasal dia tak puas hati mengapa pula ada nabi di kalangan Arab berbanding dengan di kalangan orang Yahudi. Jadi Allah kata mereka ini akan dibakar kulit mereka berkali-kali pada ayat 56. Tetapi orang yang beriman beramal soleh macam Sumayyah tadi, Allah kata tajri min tahtihal anhar pada ayat 57. Kerana mereka ini beriman, beramal soleh, maka Allah kata pasti akan diberikan ganjaran yang teduhan yang seteduh-teduhnya berbanding Sumayyah yang di medan, yang di padang pasir, panas, disula Ustaz ya. Tetapi kerana apa dia buat begitu? Kerana mempertahankan keimanan. Jadi pada ayat yang ke-58 59 Allah menyambung kepada hubungan rakyat dan pemimpin. Kita nak baca daripada ayat 59 bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan semangat yang ditunjukkan, diceritakan, yang kita belajar daripada Sumayyah, anak-anak beliau menjadi satu kekuatan untuk kita menempuh bermacam-macam ujian dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Kita nak terus halaman 87 Ustaz, ayat yang ke-59 di bawah sekali tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita baca ini, antara ayat favorite juga Ustaz. Kalau saya jadi imam ke apa contohnya, saya akan baca antaranya dua ayat ni lah. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat ke-59. Kita cuba bacaan Taranum Nahwan, kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, ayat 59 ini adalah ayat kepengikutan. Ustaz ya, bukan kepimpinan. Kepimpinan itu pada ayat yang ke-58 iaitu apabila diberikan amanah maka kena tunaikan, berikan amanah itu kepada ila ahliha. Ya, kepada ahlinya yang patut yang memberi amanah itu, dan bila berhukum mestilah berhukum dengan adil, itu pada ayat 58. Pada ayat 59 yang dibacakan sebentar tadi oleh Ustaz Tarmizi bercerita tentang apa? Tentang taatlah Allah dan Rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada perkataan wa ati'u ulil amr, iaitu ketaatan mutlak adalah kepada Allah dan juga Rasul dan juga kepada ulil amr, tapi ulil amr ini tidak mendapat mutlak. Ya, kalau ulil amr itu pemimpin itu dia taat pada Allah dan Rasul, okey, ya, boleh ditaati. Dan jika bergaduh, berbeza pendapat, kena kembali balik kepada Allah dan Rasul, bukan kembali pada pemimpin. Pasal pemimpin ni kadang-kadang ada biasnya, dia ada berat sebelahnya. Ya, jadi ini Allah kata jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir, dan ini adalah terlebih baik, ya, lebih baik akibatnya kerana kita menjadi seorang pengikut yang tahu bahawa ketaatan mutlak kita adalah pada Allah dan juga Rasul. Mengapa penting perkara ini? Ini adalah bagaimana menguruskan sosial, ya, menguruskan sosial. Dalam surah An-Nisa ini pengurusan sosial dalam rumah dan juga pengurusan sosial di luar rumah. Dan pada halaman 88 ini Allah mula membawakan kita Ustaz tentang ciri orang munafik. Ya, tadi ahli kitab kan, Yahudi yang tak puas hati, ini orang munafik pula. Salah satu ciri munafik ini ialah apabila dia tidak dapat menjadi pengikut yang baik, dan ketika jadi pemimpin pun dia tak jadi pemimpin yang baik. Itu sebabnya kita nak baca pada ayat 65, ya, kali ini bagaimana penghakiman itu jangan rasa berat sebelah ataupun rasa berat hati. Kita baca ayat 65 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berpindah pula ke halaman 88, ayat yang ke-65 di bawah sekali tu. Dan hati-hati di akhir ayat itu mad yuwat kan, dua harakat kita berhenti, taslima dua harakat. Jom kita baca. Kita cuba bacaan dengan tarannum, jaharkan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tiada rasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini adalah ciri bagaimana menjadi seorang pengikut, dan salah satu daripada cabarannya ialah wujud orang-orang munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kerana bila datang Nabi beri arahan, ya, dia ada rasa berat hati, ya, ada haraj, dan juga dia tidak menyerah. Wa yusallimu taslima itu menyerah betul-betul, tahu bahawa ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ini masuk Islam kerana nak dapat kelebihan saja Ustaz, dapat harta ghanimah, dapat diberikan VIP ketika bersama dengan Nabi, tetapi sebenarnya bukan itu tujuan kita masuk Islam, ya, berada dalam agama Islam ini adalah untuk kita betul-betul berhukum dengan hukuman ataupun panduan daripada Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah beberapa perkara yang ditekankan pada halaman 88 tentang ketaatan, ya, sebagai seorang beriman. Disambung pada halaman 89, Allah menyatakan pada ayat 64-66, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu daripada kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil daripada mereka, dan sekiranya mereka betul-betul melaksanakan perintah yang diberikan, sudah tentu itu lebih baik. Ini cerita tentang bila mereka ni tak
ikut panduan ya di Madinah itu diberi arahan mereka tak nak ikut. Ya. Pasal memang nature orang munafik ini dia tak nak ikut, tapi Allah kata bagi ya orang yang taat pada Allah dan Rasul, kalau kita Ustaz ya, kita taat pada Allah dan Rasul tuan-tuan, kita cuba ikut apa yang Allah cakap, Rasul tunjukkan, kita akan bersama siapa. Dia ada kaitan dengan ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7 Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim, bersama dengan orang yang diberi nikmat. Allah jelaskan ayat 69 siapakah orang yang diberi nikmat tersebut. Jom kita baca dan kita akan mendengar. Kita ada rakan-rakan kita Ustaz di online ya, kita dengar nanti daripada Ustazah Amirah nanti selepas Ustaz baca tadabbur ayat 69 ini 69. Nanti silakan Ustaz baca. Terima kasih Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, kita berpindah pula halaman 89 ayat yang ke 69. Jadi saya baca dulu, lepas ni Al-Fadilah Ustazah Amirah akan bersama berkongsi dapatan daripada ayat 69 ini. Jom kita baca ayat 69 dengan bacaan Taranum Sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan para nabi, para pencipta kebenaran, siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Kita ingin mendengar tadabbur perkongsian mesej daripada Ustazah Amirah online. Terima kasih Tuan Fazrul dan Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 69 ini Allah mengingatkan saya dan kita semua, jika saya mentaati Allah dan Rasul, maka di akhirat nanti saya akan bersama dengan para siddiqin dan salihin yang merupakan sebaik-baik teman. Dan saya jelas kewajipan saya sebagai seorang Muslim untuk sentiasa taat kepada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustazah Amirah ya, menjelaskan pada kita Ustaznya bahawa kalau apa yang kita kena buat sekarang taat pada Allah dan Rasul. Ya, tanda taat pada Allah dan Rasul kena tahulah apa Allah cakap. Kenalah faham Al-Quran ini. Apakah yang tanda taat pada Rasul, tahu apa Rasul cakap dalam hadis sunnah Nabi, dan kesannya ialah kita akan bersama dengan orang-orang diberi nikmat. Ya, ada 4 golongan ya, iaitu Nabi. Kita boleh bersama Ustaz nanti nak bersama dengan Nabi mana Ustaz di akhirat nanti? Pastilah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga keduanya siddiqin ya, Abu Bakar Siddiq contohnya, orang-orang yang banyak menderma dalam perjuangan, syuhada subhanallah ya, syuhada zaman dahulu zaman sekarang, dan juga orang-orang soleh ya, seperti Ustaz Tarmizi kan, okay, masya-Allah, dengan rakan-rakan kita yang berada ya di online ataupun yang di depan kaca TV sekarang ini, sebenarnya tuan-tuan adalah orang-orang soleh ya. Kita doakan ya, inilah kawan kita, mungkin tak berjumpa Ustaz ya, tetapi Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa, inilah sebaik-baik teman, apatah lagi kalau dapat bersama di syurga Ustaz. Jumpa di online begini pun, kita dapat tengok di online sekarang pun kita dah rasa gembira ya, apatah lagi kalau kita dapat jumpa offline ya, tapi offline bukan saja di sini Ustaz, di sana ya. Jadi ini adalah panduan daripada halaman 89, dan dalam bila dah mula ada cakap pasal syahid Ustaz ya,
bersedialah lepas ni Allah mula cakap pasal qital ataupun berperang. Itu dalam Quran ni dia bila dia bawa satu topik tu dia ada hint kat depan tu akan ada cerita pasal apa. Itulah yang kita lihat pada halaman 89 disambung pada halaman 90. Kita nak baca satu ayat iaitu ayat yang ke-79 bahawa sebenarnya dalam kita berjuang di medan perang dalam kehidupan seharian ada ujian, ada kesakitan, disakiti, tersakiti maksudnya. Tetapi apakah hakikat sebenarnya? Kita baca ayat 79 halaman 90. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak baca sekarang ayat yang ke-79 saya. Betul. Di bawah sekali dua baris ayat yang ke-79. Jom kita baca dengan tarannum ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah daripada sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu daripada kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Apa mesej dalam ayat ini? Apa saja kebaikan sebenarnya semuanya datang daripada Allah. Jika ada perkara-perkara sayyi'ah, perkara yang tak baik, sebenarnya puncanya daripada siapa? Adalah angkara daripada diri sendiri. Ada ayat lain Ustaz yang bercakap tentang yang tak baik pun daripada semuanya hakikat daripada Allah. Tetapi bila kita lihat kepada ayat ini, adakah dia kontra? Tidak. Sebenarnya diri kita ini perlu sentiasa melihat sayyi'ah itu ada, kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah cara kita menguruskan sayyi'ah ataupun kesilapan, kerosakan dalam hidup kita. Kita tidak merasakan bahawa ianya tidak boleh dibaiki, pasal ia datang daripada Allah, Allah boleh baiki, Tapi dalam masa yang sama kita sedar bahawa diri kita ini penuh dengan kekurangan. Macam mana kita nak jadi orang yang sentiasa baik dan baik dan baik? Kita menghargai kepada rasul yang diutuskan. Kita menghargai. Pasal apa? Pasal rasul ini mengikut apa Ustaz? Allah. Allah yang menyaksikan bahawa kita ini betul-betul mengikut pada rasul, dan ini adalah perjuangan yang menyebabkan perlu sampai ke medan perang, silakan. Tetapi Allah ingatkan pada ayat yang ke-77, ada masa umat Islam ini tak payah ke medan perang. Kufu istilahnya. Kufu aidiyakum, maksudnya tahan diri kita daripada berperang. Pada waktu tak perlu berperang, buat yang terbaik, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan kalau perlu panggilan perang sudah sampai, kalau diumumkan oleh ketua bagi sesebuah negara umat Islam, maka pada waktu itu bersedia. Tapi kalau tak dipanggil, jangan pula saya rasa macam saya tak sabar ni nak bawa pedang, bawa petenang. Pasal apa? Pasal sebenarnya ada masanya kita kena berjihad di depan kaca TV, mendengar Al-Quran. Ada masa berjihad membina keluarga. Kalau ada panggilan ke perang, itu kemudian bila ianya sudah dilaungkan. Dan kita ingin lihat lagi daripada halaman yang ke-91 Ustaz, halaman terakhir kita pada hari ini, pada ayat 82. Kita baca Ustaz. Baik, 82. Kita nak berpindah halaman yang terakhir dah Ustaz Ya, habis dah. Allahu akbar. Okey. Masya-Allah. Tadabbur. Ini ayatnya. Okey, baik. Ini ayat menarik. Kita nak baca ayat ke-82. Allahu akbar. Menarik dan sangat seronok ayat ni. Jom kita baca ayat ke-82 ni Ustaz. Ayat akhir ni saya nak minta Ustaz request lah. Oish, berani ni. Okey. Kita nak ras. Ras, subhanallah. Ras. Okey. Okey. Kita cuba tuan-tuan dan puan ayat 82 insya-Allah. Nanti kita akan dengar tadabbur daripada Puan Azrina nanti. Puan Azrina, saya baca Taranum Ras dulu, kita baca dulu, kemudian insya-Allah disambung tadabburnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kita dengarkan mesej tadabbur daripada Puan Azrina online. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui ayat 82 dari surah An-Nisa ini Ustaz, Allah telah memberi satu peringatan yang berbentuk persoalan di mana Allah telah menanyakan, tidakkah mereka menghayati, yakni mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Saya jelas Ustaz, melalui ayat ini Al-Quran itu adalah kitab yang tiada keraguan yang diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan kebenaran kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Azrina online untuk sama-sama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, tadabbur Quran. Subhanallah. Ya, kalau kita tahu, kita tengok kalau Quran ini bukan datang daripada Allah, banyak khilaf. Ya. Kesannya ia akan menyebabkan lebih banyak lagi pertikaian yang berlaku. Tetapi kita sudah pun melihat sejarah bahawa dengan Quran ia menyatukan Aus dan Khazraj, menyatukan Muhajirin dan Ansar, ia akan menyatukan kita umat Islam. Kita berdoa pada Allah SWT, Allah pimpin kita kesatuan dengan Al-Quran. Bersama Ustaz Tarmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami Ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, saat ini kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran, kami membacanya Ya Allah, kami mentadaburinya Ya Allah. Syukurnya kami kepadamu Ya Allah, terasa bahagia diri ini Ya Allah, terasa lapang jiwa kami Ya Allah. Mudah-mudahan dikurniakan seterusnya kesempatan buat kami untuk benar-benar bersahabat dengan kalam-Mu Al-Quran. Ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Berkati kami saat ini Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi Ya Allah. Perkenankan duhai Allah Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Terima kasih diucapkan pada rakan-rakan kita di online ya, dan juga tuan-tuan yang berada di rumah yang mengikuti siri ulang kaji juz 5 bahagian yang pertama. Inilah yang kita ingin sebarkan tentang bagaimana taat pada Allah dan Rasul ini adalah dengan kita tadabbur Al-Quran, dengan kita menghayati bait-bait perkataan daripada Allah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan infak dan juga berkongsi idea bagaimana kita ingin sebarkan lagi idea-idea daripada Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi dalam siri ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus tadabbur Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.